Yang saya hormati para peserta kursus asas haji di syarikat Az-Zuha, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara semesta alam. Kepadanya lah kita memohon pertolongan dan perlindungan dalam apa jua urusan hidup kita ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini kita sekali lagi dipertemukan dalam majlis ilmu ini dalam kursus asas haji, dan insya-Allah Ustaz akan cuba untuk bersama-sama dengan tuan-tuan semua bagi memahami tajuk berkaitan dengan rukun haji. Rukun haji. Kita sambung yang minggu lepas kan. Masih ingat lagi kan rukun haji minggu lepas? Jadi sebelum Ustaz masuk kepada rukun yang seterusnya, kita talbiahlah dulu. Boleh? Alright. Saya nak guna ni. Dilampas sikit. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita talbiahlah dulu tuan-tuan. Lepas tu kita sambung rukun tajuk hari ni. Dah bersedia kan? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, baik tuan-tuan, ni lafaz talbiyah. Seperti mana Ustaz sebut minggu lepas lah. Lafaz talbiyah ni sunat kita ucapkan setelah mana kita berniat ihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Jadi kita bertalbiyahlah dalam tempoh masa kita dalam ihram itu. Kalau kita berniat ihram umrah kan, kita bertalbiyahlah sampailah kita nak tawaf. Sampai kita masuk dalam Masjidil Haram dan kita tengok Kaabah. Bila tengok Kaabah kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh? Boleh? Cuba sebut sama Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah boleh kalau tak nampak tu nanti google lah dalam YouTube. Itu wirid selepas solat. Dan juga bacaan semasa di Arafah, masa wukuf di Arafah. Jadi pastikan tahlil yang kita baca tadi, tuan-tuan semua dapat
Ingatlah kalau boleh jadikan bacaan harian kita. Lepas solat memang itu sunnah untuk kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh? Selepas istighfar pun sama. Selepas istighfar solat tu kan kita terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perbanyakkanlah. Itulah apabila kita tengok Kaabah, kita takbir dan kita ucap tahlil tadi. Dan ada doa tu nanti rujuklah dalam buku doa, nanti akan dibekalkan. Ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan Baitullah daripada sifat kufur, kefakiran, daripada seksa kubur, daripada kesempitan dada. Tu ada. Nah, tak boleh baca bahasa Arab, bahasa Melayu ada. Boleh baca Allahumma inni a'udzu birabbil bait minal kufri wal faqri wa min azabil qabri wa dhiqis sadri. Boleh nanti bacalah. Masa masih ada lagi kan. Jadi kita ulang kaji sebagai persiapan persediaan kita untuk mengunjungi Baitullahil Haram. Baik, kalau sekiranya dah kita niat haji kita bertalbiyahlah, bertalbiyah. Kalau contohnya minggu lepas sebut haji tamattu' kan, ramai kita buat haji tamattu', maksudnya 8 Zulhijjah kita berniat haji, hari tarwiyah tu kan. Jemaah Az-Zuha akan bergerak ke Mina dulu. Jadi kita akan bertalbiyahlah, talbiyah. Sama ada beramai-ramai dipimpin oleh mutawif kita ataupun bersendirian. Kita talbiyah aja. Talbiyah sunat. Inilah masanya kan. Hamba-Mu datang menyahut panggilan seruan-Mu ya Allah untuk mengerjakan haji. Untuk mengerjakan haji. Hamba-Mu datang menyahut panggilan seruan-Mu ya Allah untuk mengerjakan haji. Sesungguhnya kepujian, kenikmatan, kekuasaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Hamba ni datang ya Allah menyahut panggilan seruan-Mu ya Allah untuk mengerjakan haji. Jadi talbiyah yang kita ucap tu kita kena hayatilah. Kita ingat datang kita ni dengan jiwa seorang hamba Allah. Kita nak supaya kita diterima sebagai hamba Allah. Dan Tuhan sebut dalam surah Al-Lail, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam kalangan hamba-Ku dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Dan itulah kemuncak kejayaan dalam hidup, iaitu kita kembali kepada Allah, kembali semula tempat asal kita. Tuk kita Adam dan Hawa ditempatkan dalam syurga. Dan kita nak balik semula ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji yang kita harap, yang kita buat ini adalah haji mabrur. Haji mabrur. Jadi langkah kita, siap tutur kata kita, apa jua sepanjang kita berada di tanah suci Makkah, kita jaga segala-galanya supaya apa? Supaya kita dapat haji mabrur. Haji mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran balasan baginya melainkan syurga. Dan inilah masanya tuan-tuan yang terbaik dalam hidup kita untuk menyempurnakan rukun agama kita, rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji. InsyaAllah mudah-mudahan tahun ini tuan-tuan semua akan dijemput sebagai duyufur rahman, insyaAllah, amin. Boleh Jadi kalau kita berniat haji, berniat haji dah hari 8 Zulhijjah tu kan, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah kita akan pergi melontar di Jamrah Kubra. Pada 10 Zulhijjah, pagi raya itulah, pagi raya Jadi 10 Zulhijjah kita akan melontar, tapi jadual kita mungkin petang. Dan bab melontar ni minggu depan, itu bab wajib haji. Cuma saya nak bagi tahu waktu tu kita bertalbiyah aja. Sampai di Jamrah Kubra, barulah kita tukar kepada takbir. Dalam perjalanan tu kita talbiyah daripada niat tadi. Daripada niat 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kan. Kita talbiyah. Sama ada ramai-ramai itu bersendirian. Sunat kita bertalbiyah sampai di Jamrah Kubra untuk melontar pada 10 Zulhijjah dengan 7 biji anak batu. Dan nampak jamrah, itu jamrah kita pun Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lontar jamrah dengan 7 biji anak batu satu persatu. Itu kejayaan. Lepas tu raih, sebab kita dah wukuf, dah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kita bergerak ke Muzdalifah, ada mabit, dan kita dah melontar di Jamrah Kubra tu kejayaan. Lepas tu kita bergunting, kita tahallul awal. Dan kejayaan kita berwukuf, jemaah haji berwukuf diraikan oleh seluruh umat Islam di dunia dengan sambutan Aidul Adha, dengan menyembelih binatang korban dan disedekahkan kepada mereka yang berhak. Dan tanda kesyukuran itu diraikan dengan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi seluruh umat Islam di dunia ni meraihkan kejayaan umat Islam berwukuf di Arafah, jemaah haji. Kalau kita saat itu berada di Arafah sebagai dhuyufur rahman, semua rasa gembira, seronok. Seronok kenapa tuan-tuan? Seronok insya-Allah, mudah-mudahan kita beroleh haji mabrur. Haji mabrur. Baik, itu sikit Ustaz sebut tentang talbiyah tadi, masa untuk kita bertalbiyah. Boleh? Jadi untuk tajuk kita hari ni tuan-tuan. Okey. Okey, ini tajuk kita. Sa'i, bersyukur atau bergunting dan tertib pada kebanyakan rukun. Tuan-tuan semua minggu lepas dah sama-sama dengan ustaz dah berkongsi rukun haji ada 6 kan? Ada 6. Yang pertama niat ihram haji. Niat ihram haji. Yang kedua wukuf. Wukuf dulu. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima bergunting atau bercukur. Dan yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Boleh Jadi saya jelaskan lagi sekali supaya kita ingat dekat di hati kita. Rukun haji ada 6. Yang pertama niat ihram haji. Yang kedua wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, bermula dari gelincir matahari 9 Zulhijjah, masuk waktu zuhur lah. Yang ketiga tawaf mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Dan yang keempat sa'i daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Marwah. Dan yang kelima bergunting atau bercukur. Dan yang last sekali tertib pada kebanyakan rukun. Boleh Untuk pembelajaran ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita asingkan, jelaskan dulu rukun, habiskan 6 rukun. Lepas tu minggu depan dan minggu lagi sekali jelaskan wajib haji. Haji 6 juga. Jadi untuk pembelajaran kita asing macam tu. Waktu pelaksanaan betul dia bercampur. Waktu pelaksanaan niat ihram haji. Apa tu? Niat ihram haji di miqat, dia pergi wajib haji. Lepas tu dia pergi jaga larangan. Lepas tu dia pergi wukuf di Arafah. Lepas tu pergi mabit di Muzdalifah. Ada segi praktikal amalnya, maksudnya akan bercampur nantilah. Cuma untuk kursus ni kita jelaskan dulu. Biar tuan-tuan clear dulu rukun 6, biar clear wajib 6. Jadi apabila sampai satu fasa dia praktikal nanti, tuan-tuan baru nampak, pergerakan kita macam ni. Bukan kita habiskan 6 rukun haji, lepas tu baru habiskan 6 wajib haji. Tak. Dari segi amalinya, maksudnya kita akan buat niat ihram tu di miqat, jaga larangan. Lepas jaga larangan, kita pergi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, kita bergerak di Muzdalifah, wajib. Dan lepas wajib Muzdalifah, kita akan pergi melontar jamrah, diwajib lagi. Kita akan bermabit di Mina, wajib lagi, kan? Kita akan melontar di ketiga jamrah, wajib lagi. Kita balik Mekah, tawaf. Di sini pula tawaf. Tawaf haji, sa'i haji, bergunting tadi lepas kita melontar di Jamrah Kubra, kita boleh dah bergunting kat situ. Jadi
Itu kena tahu nanti kronologi daripada 6 rukun haji dan 6 wajib haji, maksudnya susunan kronologi tu. Nanti insya-Allah pada last mungkin dalam amali nanti akan dijelaskan. Di sini pun akan jelas sikit-sikit, nanti dapat dah gambaran itu. Boleh So untuk pagi ni Ustaz akan pergi kepada sahih. Baik. Kita ada objektif ni sekejap. Ya. Kenapa dia katakan tertib pada kebanyakan rukun? Okey, tertib pada kebanyakan rukun. Soalan pertama, awal soalan ni. Nanti saya jelaskan Saya jelaskan dulu bila masuk tertib pada kebanyakan rukun Boleh. Terima kasih Haji. Bagus. Okey, ini tajuk kita hari ini. Objektif kita yang pertama, silau sikit sini. Objektif yang pertama untuk mengetahui pengertian syarat sa'i ni. Pengertian syarat sah dan juga perkara-perkara sunat semasa kita sa'i. Yang kedua, mengetahui pengertian waktu dan tata cara bersyukur atau bergunting, serta tahallul. Ini ada penting sikit ni. Tahallul awal dengan tahallul tsani. Itu kena beri fokus nanti. Ustaz Ulam mengetahui pengertian waktu dan tata cara bersyukur atau bergunting serta tahallul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memahami maksud tertib pada kebanyakan rukun. Yang Haji tanya tadi. Nanti kita akan jelaskan dalam objektif yang ketiga. Tertib pada kebanyakan rukun. Jadi untuk pagi ini kita tengok yang pertama, objektif 1, iaitu pengertian sa'i, syarat-syarat sah, perkara-perkara sunat semasa kita sa'i. Baik, kita pergi terus. Okey, ini kandungan dia. Kandungan supaya kita jelas kerangka perbincangan atau perkongsian kita pada pagi ini. Kita dapat gambaran umum tu. Jadi yang pertama kita tengok rukun sa'i, iaitu rukun yang keempat sa'i, pengertian dan syarat sah dan amalan sunat ketika sa'i. Okey. Itu pengertian sa'i, dah ada gambaran tu, dah Ustaz dah sebut tadi sa'i tu. Safa ke Marwah, Marwah ke Safa kan. Dah itu sa'i, berjalan kaki lah, ulang alik. Okey, ataupun naik kenderaan, naik kursi roda dan sebagainya, itulah tengoklah. Okey. Safa ke Marwah. Syarat sah. Syarat sah dia ada berapa? Kita kena tahu. Kalau syarat sah tawaf ada berapa? Minggu lepas syarat sah tawaf. Saya cuba back yang minggu lepas. Ingat tak? Syarat sah tawaf kita nak kaitkan, bukan biar kita rasa ada kaitan. Tawaf dengan sa'i tak boleh pisah. Kalau tidak tak sah. Okey, syarat sah tawaf minggu lepas berapa? 8. 8 je. 6 tu syarat sah sa'i hari ni je. Syarat sah tawaf 8. Ingat Ustaz cuba ingatkan sebenarnya 8 Ingat tak? 3 seperti mana kita nak solat, suci hadas, suci najis, tutup aurat. Ingat tak? Kena ingat semula tu, mungkin lupa dah tu. Buku nota tu hari ni, minggu lepas buka, hari ni pula buka. Ustaz Guru Lepas tu, apa lagi yang 5 tu? Mula di penjuru Hajar Aswad, berakhir di penjuru yang sama, mengirikan Kaabah, berjalan dengan tujuan tawaf. Betul tak? Di luar bangunan Kaabah, kita tawaf dalam Masjidil Haram. Dan yakin cukup 7 pusingan. Jadi 5, sebelah ni 3, jadi 8. Betul tak? Dan tambah 1. Kalau tawaf nazar, tawaf tahiyatul bait, tawaf tawaf wada', tawaf kudum, kena tambah 1, iaitu ni niat. Niat masa kita tawaf itu. Boleh faham Itu minggu lepas saya dah jelaskan. Cuma saya nak kaitkan di sini, samalah sa'i pun ada syarat sah dia. Syarat sah sa'i dan juga amalan sunat ketika sa'i. Sama seperti amalan sunat masa tawaf, ada juga amalan sunat kan. Gitu sa'i pun sama, ada amalan sunat. Jadi kita akan beri perhatianlah supaya apa nanti, supaya kita sa'i, kita buat itu perkara-perkara sunat, syarat sah tu pasti kita kena buat. Perkara-perkara sunat pun kita buat sama supaya amalan kita sempurna, elok, baik untuk kita dapat haji mabrur. Baik.
Yang rukun yang kelima bercukur atau bergunting, pengertian, waktu dan tata cara, tahallul awal dan tahallul tsani. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kita kena boleh beza. Apa tu tahallul awal, apa tu tahallul tsani. Itu kena fokus sikit nanti tahallul awal, tahallul tsani. Dan rukun yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Ada berapa cara boleh kaedah? Tertib ke sini, tertib 1, tertib 2, tertib 3, nanti akan insya-Allah akan dijelaskan. Boleh? Okey, kita pergi kepada yang pertama lah, objektif kita yang pertama iaitu sa'i. Okey, ini pengertian dia. Okey, jelas ini konsep mestilah kita faham mula-mula, iaitu berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Okey, syarat dia ada 6. Berjalan ulang-alik dari Bukit Safa, maksudnya mula di Safa dulu, dan sampai Marwah, ke Bukit Marwah menurut syaratnya. Boleh Jadi ingat bagi yang pernah pergi umrah, dia tidak ada masalah lah, dah tahu dah, boleh gambar dah. Bila saya sebut Bukit Safa, nampak dah. Apabila sebut Marwah, nampak dah, kan? Gitulah. Maksudnya kalian pernah pergi umrah. Jadi syarat sah sa'i kita akan tengok 6 perkara ni, dan amalan sunat semasa sa'i. Boleh. Kalau kita tengok dalam grafik ni, antara Bukit Safa ke Bukit Marwah ada tiang tu, dia buat tiang hijau tu, lampu hijau. Lampu hijau. Tengok tu gambar, lampu hijau tu bagi jemaah lelaki sunat berlari-lari anak apabila sampai di area lampu hijau itu. Tak kisahlah dia dibawa sa'i di kawasan lower ground ataupun ground floor ataupun tingkat 1, semua ada lampu hijau itu. Okey, jadi tuan-tuan perhati nanti memang ada, jadi bagi jemaah lelaki je. Sunat berlari-lari anak. Okey, baik. Jelas Okey, kita tengok dulu grafik untuk dalam Masjidil Haram ini kedudukan. Yang tuan-tuan, kita saya bagi gambar, kita akan turun dari area sini. Area sini kita akan mula turun, maksudnya kita dari luar masuk pintu Masjidil Haram, biasanya pintu Ismail, kita turun eskalator dulu. Turun eskalator, lepas tu kita akan sampai ke pasal sini. Sini. Dan apabila sampai sini kita dah nampak Kaabah kan, apa semua tu, takbir macam tadilah. Dan kita mula ittiba', sampai sini. Ini penjuru Yamani. Ni, penjuru Yamani. Ni penjuru Hajarul Aswad. Ini penjuru Hajarul Aswad. Tu makam Ibrahim. Okey, makam Ibrahim. Dan ni Hijir Ismail. Ni penjuru Syami. Sebelah sana penjuru Iraqi. Boleh? Jadi kita turun kat sini, maksudnya kita berjalan, kita akan mula di sini. Dan kita berjalan pelan-pelan menuju ke penjuru Hajarul Aswad ni. Kita mulalah pusingan tawaf. Kita tawaf dah cukup 7 pusingan yakin, kita akan solat kat sini. Kita akan solat di belakang makam Ibrahim. Ada garisan, ada apa ni dia tip tu. Jadi kita di belakang tu kita solat, di line saf tu. Lepas kita solat, kita pun ke belakang je, ada laluan dah, lorong tu ke kanan tu untuk pergi ke Bukit Safa. Dia tulis tu mas'a. Ada atas ni dia akan tulis tu mas'a, ila mas'a. Tempat untuk sa'i. Dekat tepi sini, dia kadang-kadang dia alihkan, ada tong air Zam-Zam. Tong air Zam-Zam tu sunat. Kita ambil air Zam-Zam tu, kita minum. Ambil air Zam-Zam, menghadap ke arah Kaabah, sambil berdiri kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, penawar daripada segala penyakit. Dalam bahasa Arab tak apa, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penawar daripada segala penyakit. Okey? Dalam buku tu ada nanti Ustaz sebut je, kena balik take note, nanti baca. Oh, ini doa yang Ustaz sebut tu. Jadi
bukan sekadar kita minum saja, tapi kita berdoa. Ambil keberkatan itu tadi, doa. Ingat ada sebut awal-awal tanah suci Mekah tempat mustajab. Jadi setiap langkah kita, gerak-geri kita doa. Doa. Faham Baca sama Ustaz. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Lagi sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Boleh? Agak Ustaz dengar baca, apa ni, contoh baca. 1, 2, 3. Okey, bagus. Agus. Wasi'a wa shifaa'an min kulli. Haji nampak dah hafal tu, dah banyak kali pergi umrah tu. Okey? Tolong yang lain pun samalah, sebab kita duduk dalam Masjidil Haram ni kita akan banyak jumpa tuan-tuan yang sama-sama, kita akan minum. Bahkan isi dalam botol air mineral lagi awak balik. Jadi waktu minum tu baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Dalam bahasa Melayunya, Allah dalam hati pun tak berniat yang minta. Ya Allah, minta ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, penawar daripada segala penyakit. 3 perkara, ilmu, rezeki, penawar. Ilmu, rezeki, penawar. Boleh minum air Zam-Zam, menghadap Kaabah itu, dan kita akan berjalan bergerak ke Bukit Safa. Di laluan sini tuan-tuan, petugas kena jaga. Kena jaga. InsyaAllah. Kalau tak, tuan-tuan akan tersasar pergi ke bahagian bawah ni. Bawah tu lower ground tu dia banyak tiang. Jadi apabila kita sa'i, nanti kita akan terkeliru. Itu masalah sikit. Jadi kalau tabung haji, dia kurang galak. Tidak galak lah. Di bahagian bawah ni, tiang banyak. Jadi apabila tiang banyak, bergerakkan kita itu kadang-kadang kita terkeliru dengan tiang itu tadi. Dan satu lagi, nak sampai ke ujung Bukit Safa tu, dia tiang hujung. Takut kita tak sampai betul-betul ke tiang itu tadi. Nampak? Dan syarat sah mesti kita sampai betul-betul ke had Bukit Safa dan had Bukit Marwah. Jadi tabung haji syorkan kita semua dah, kalau tak ada apa masalah di ground floor. Ground floor yang boleh jalan lah. Kalau yang terpaksa naik skuter tu lain cerita. Maksudnya di ground floor yang biasa, tempat yang kalau kita pergi umrah kita tengok dalam gambar yang tu. Itu tidak ada tiang, laluan dah clear. Jadi kita tidak ada timbul masalah keliru tak keliru. Dah, kita bimbang apabila tiang tu balik nanti kita kita mula macam tu. Rasa tadi macam tu tak nak. Jadi kalau di ground floor tu memang confirm. Kita akan jalan ikut apa semua, mendaki naik Bukit Safa sikit, lepas tu sampai Bukit Marwah. Jelas. Boleh faham Baik. Okey ni tengok ada Bidayatus Safa. Ada tulis Bukit Safa tempat bermulanya untuk kita sa'i. Dia ada Bukit Safa, bukit tu dah dipagari dengan pagar cermin. Kita boleh tengok jelah pagar cermin apa semua. Dan daripada sini tuan-tuan, ni pada ni kita akan mendaki sikit jalan lorong tu, tempat naik dia. Dia mendaki naik, bukan dia datang macam ni tak. Dia mendaki dah. Itu untuk kita pergi ke Bukit Safa, dia mendaki. Jadi masa kita berjalan di lorong tu luas lah. Tapi janganlah sa'i kat situ. Itu bukan tempat sa'i lagi. Ada jemaah yang tak faham, sampai situ dia dah sa'i dah lorong tu. Kan? Tak, itu belum lagi. Itu berjalan laluan untuk pergi ke Bukit Safa. Jadi sunat baca. Dalam buku tu ada, Ustaz sebutkan dalam buku doa tu ada. Abda'u bima bada'allahu wa rasuluh. Aku mula apa yang telah dimulakan oleh Allah dan Rasul. Dan baca ayat Al-Quran, Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi masa-masa kita sambil-sambil berjalan tu kita bacalah abda'u bima bada'allahu wa rasuluh, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima
wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dalam buku tu ada. Tapi Ustaz bagi tahulah seperti mana sebelum ni, baca lebih awal. Jadi pergi sana kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ada sekat board di atas tu, dia panggil apa? Digital board tu kan? Dia ada papar. Ada papar. Jadi kalau kita tak tengok buku pun kita tahu inna safa. Bacalah doa situ. Paling tidak langkah kita tahu dah kita sedang menuju ke Safa, dan itu adalah ayat Al-Quran. Okey, boleh take note di situ. Walaupun nampak macam tak baca pun tak apalah, tapi kita nak yang terbaik. Kita nak buat yang cantik. Dan setiap langkah kita dah mula misi kita untuk sa'i. Dah sa'i ke Bukit Safa. Maka di mana kita bermula? Abda'u bima bada Allahu wa rasuluh. Aku mula dengan apa yang dimulakan oleh Allah dan Rasulnya. Apa dia? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Bukit Safa dan Bukit Marwah ini adalah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sampai dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita baca Quran, kita tadarus Al-Quran. Hari ini kita sampai tempat yang disebut oleh Al-Quran. Inna safa, sesungguhnya Safa. Di sini kita hari ini. Kita berada di Safa. Dah, Quran sebut inna safa wal marwata. Hari ini ya Allah, Tuhan jemput kita apa yang disebut dalam Al-Quran. Dah, yang kita baca itu kita berada di Bukit Safa tuan-tuan. Kita berada di Bukit Marwah tuan-tuan. Tak rasa ke sayu hati kita hari ini? Kerana cinta sayang kita kepada Allah, cinta sayang kita kepada Nabi, cinta sayang kita kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita sebagai dhuyufur rahman untuk berada di Bukit Safa, untuk berada di Bukit Marwah. Kaki kita pijak di Bukit Safa, tempat di mana Hajar sampai, tempat di mana Hajar dalam peristiwa Hajar diletakkan oleh Ibrahim di Bukit Safa. Hari ini kita sampai tuan-tuan. Jadi rasa syukur apabila kita langkah buat haji umrah, kita rasa Allahu Akbar, syukur. Kita rasa sangat-sangat bersyukur. Kita rasa Allahu Akbar, terimalah kita. Sayanglah hamba ini ya Allah, terimalah hamba ini ya Allah. Itu dalam hati kita biar Allah Taala terima kita. Allah Taala redha dengan kita. Boleh faham Baik. Seterusnya kita pergi Bukit Safa, Bidayatus Safa. Okey, ini kita tengok dah tinggalan batu di Bukit Safa. Saya sebut tadilah ada pagai cermin tu. Okey. Okey, ini laluan yang saya sebut dekat ground floor tu, clear dia laluan dia. Ini sebelah kanan ni Safa ke Marwah. Kita daripada sana, kita dari sini. Dari sini kita akan jumpa laluan Marwah Safa dulu. Kita nampak laluan Marwah Safa. Jangan mula dekat tepi sini. Kalau kita mula sini, kita lawan arus. Tak boleh lah, tak sah. Kita lawan arus. Jadi kita daripada sana ni, daripada sini, daripada Masjidil Haram, Kaabah tu kita naik, nampak ni, okey, ini tempat orang ramai ni, sini. Ni dia orang ni bergerak ni dari Kaabah ni, baru lepas tawaf ni. Baru lepas tawaf, nampak ni Bukit Safa, ni tiang ni. Okey, kita akan menuju ke tepi sini. Kita akan mula di sini. Di sini, ni di sini kita akan dekat sini. Daripada sini gambaran tu sini kita. Gini. Di sini kita akan mula, iaitu laluan untuk Safa ke Marwah. Boleh faham Sampai di Marwah. Okey. Okey, lampu hijau. Berlari anak sunat bagi jemaah laki-laki. Ada lampu hijau tanda tu. Okey, lampu hijau terdapat di laluan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah dan juga Bukit Marwah ke Bukit Safa. Okey, nampak tu? Kalau yang biasa dah pergi umrah ni dah tak tahu, tapi tak apa, repeat lagi, ulang lagi lah. Okey, dan satu lagi, okey, laluan tengah ini untuk kerusi roda. Jangan pula kita mandai-mandai nak masuk laluan ini. Okey? Nanti kalau bahayalah, dia tolak laju. Yang ambil upah tolak laju, takut terlanggar kaki kita. Macam-macam boleh berlaku. Jadi kita ikut je
susunan atau aturan ini. Jangan kita tengok jemaah lain dia lalu tengah, kita mau tengah jugalah kot. Jangan. Ikut laluan ni Safa Marwah, Marwah Safa. Baik. Ni lampu hijau berlari anak. Okey. Jemaah laki-laki saja. Tapi janganlah berlari itu sampai tinggal isteri pula. Tak sebut lalulah. Lari punya lari dah, isteri entah ke mana, biar laki dah. Dia jalan kaki dah lah, isteri pun slow, jalan penat dah. Pusingan 7, pusingan 5 penat dah. Kita clear je lari. Jangan tuan-tuan. Terutamanya masa haji ke, tak kisahlah masa umrah ke, jangan tinggal isteri. Berlari tak apa, pelan-pelan je lari. Lepas tu tunggu je lah isteri sampai. Tak, jangan tinggal jauh. Jauh, kena 7 kali kita lari anak-anak, isteri entah ke mana dah. Lepas tu Bukit Marwah kita doa seorang je. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Isteri tak sampai-sampai lagi. Isteri pun, manalah Cik Abel dia. Dah, sedih isteri tu. Ustaz bagi tahu ni kenapa? Sebab jemaah sana mengadu. Dia kata, Ustaz, isteri dia suami tinggal dia. Ustaz, kalau Ustaz ceramah ni, Ustaz tolong pesan dia Ustaz kepada suami ni. Dia nak masuk kepada suami dia lah, nak ambil ibrah tu. Perempuan ni hati dia halus. Tak datang kerusus sama-sama di bukit, di kota Damansara ni. Naik kapal terbang, sama kursus perdana, sama duduk hotel, sama-sama. Hari last, saya kan dah habis dah kan. Suami sampai duduk, isteri tak sampai-sampai lagi. Oh, isteri sangat terasa hati ya. Terasa. Betul tuan-tuan. Jadi jiwa tu halus. Kita ingat tak apalah, kita sampai dulu biasa. Saat lagi dia bergampi mana pun. Dia ada kat sini aja. Kita berdoa lah seorang dia tihai mata. Kawan tu mengah-mengah baru sampai. Jangan buat macam tu. Dengar apa Ustaz bagi tahu ni. Kalau tak silap-silap bawa balik Malaysia bergaduh nanti. Tak, duk atas kapal terbang masam je. Tolong Ustaz bagi tahu tak. Tak masam je. Kenapa buat masam ni? Tak nak jawab. Benda tu kecil je bagi kita. Apa hal sangat kan? Tapi kena jaga hati. Tolong tolong ujian tu tetap ada. Okey, tolong tahu gitu. Jadi lari anak. Ada dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Dari ni laluan dia luas clear. Okey. Cuma Ustaz bagi tahu di sini dengan tawaf dia sa'i ni menguji kaki ya, Ustaz bagi tahu. Kaki. Sebab dia punya marmah tu sejuk. Kalau Ustaz lah sejuk, Jadi kita kaki tu kena kuat. Ada kadang-kadang orang pancit kat sini yang tak habis. Jadi kena bertahanlah kaki. Kita tak biasa atas mama yang sejuk jalan pula. Jadi mungkin akan rasa macam kebas ke dan sebagainya. So exercise lah sikit. Kaki tu pergi refleksologi ke, itu kena exercise. Sebab kaki kita kadang-kadang kita tak guna secara kuat, banyak. Bila di sana kita banyak guna kaki kan. Jalan situ, berjalan sini. Takut-takut last sekali dia collect dan sebagainya. Kena exercise. Kaki tu kena urut ke malam-malam, tak semestinya pergi kedai. Urut dengan minyak mustika pun okey. Urut kaki dah apa semua. Bagi clear sekali-sekala pergilah refleksologi tu untuk kaki kita. Betul? Ingat je kita buat apa? Nak pergi buat haji ni. Nak pergi buat haji. Kaki sihat lah. Ingat nak pergi ni buat haji. Jadi urut kaki kita pun niat kerana itu je. Bahkan kalau kita jogging sekalipun, jogging pun kita niat ni nak sihat ni, nak tawaf. Dapat pahala tuan-tuan. Bukan mari kursus seni saja. Ustaz macam tu je. Tawaf ni kalau padang tu 7 pusingan lah Ustaz tawaf pun ni keliling padang tu. 7 pusingan. Ingat ni, sihat ni insya-Allah. Ada rezeki boleh pergi buat umrah ataupun buat haji. Kan? Niat macam tu je. Kita exercise nak jaga stamina tubuh kita, insya-Allah nanti kita boleh pergi nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Baik, kita nak dekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Safa. Okey, dah sampai Bukit Marwah. Okey, kita akan buka ni laluan dia. Ustaz tunjuk gambar tu. Belum masuk syarat-syarat dia lagi. Baik. Okey, di Bukit Marwah tempat berakhir sa'i. Dah habislah sekali. Yang ketujuh tu di Bukit Marwah. Berdoalah kita di situ. Doa dia pendek je. Dalam buku tu ada. Baca dalam buku tu. Okey, doa menghadap ke arah Kaabah, doa. Okey? Ya, dan kita nak tambah lagi tu terpulang lah. Tapi dalam buku itu ada, baca. Tak boleh bahasa Arab, bacalah yang dalam bahasa Melayu tu. Baik. Okey. Okey, laluan kursi roda sa'i dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Itu yang bahagian tengah. Okey.
Okey, nampak yang jelas Sekarang ini senang. Okey, kita tengok syarat sah sa'i. Okey, ini beri perhatian. Tak susah sangat. Dia ada 6 je. Okey, yang pertama dilakukan selepas tawaf. Sama ada selepas mengerjakan tawaf kudum untuk haji ifrad ataupun haji qiran dan tawaf haji serta tawaf umrah. Jadi ingat, tu tertib ke tu? Tertib mesti tawaf dulu baru sa'i. Sebab syarat untuk sa'i ni mesti dilakukan selepas tawaf. Selepas tawaf. Gitu. Tapi ada turn yang saya sebut dalam haji ifrad itu, ke haji qiran, kita boleh sa'i dulu. Sa'i haji kan? Sebelum tawaf haji. Tu pun kita buat selepas tawaf kudum. Tawaf kudum. Boleh faham? Itu tertib tu apa yang dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf kudum untuk haji ifrad dan tawaf haji ataupun tawaf umrah. Jangan kita sa'i dulu baru kita tawaf. Tak boleh. Mesti sempurna dulu tawaf. Sebab itu penting. Saya tekankan minggu lepas, kalau kita ragu-ragu 7 pusingan, kita settle tempat tawaf. Jangan kita tinggalkan mataf, tempat tawaf tu, pergi sa'i tanpa kita tak yakin lagi. Kita rasa macam was-was. Jangan. Dia akan balik nanti kat hotel, dia akan ingat. Dia akan sebut diulang-ulang dalam hati. Nanti kita tak selesa. Tak boleh. Lepas tu kan kata, rasa macam ustaz, rasa saya umrah pertama itu saya tak cukuplah tawaf. Sudah. Jadi kita tak nak macam tu. Ni ustaz sebut ni, kalau macam tu tak cantik lah. Dah kita dah bergunting, kena dam lah. Dah kena dam. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Sebab itu basic mula-mula kita sampai sepatutnya kita bagi jalan elok aja, semua sempurna. Umrah pertama kita settle dengan baik. Cukup tawaf 7 pusingan, sa'i balik, kita lapang dah. Tenang hati kita. Boleh faham Okey, ingat apa yang saya sebut tadi. Maksudnya settlekan tempat tawaf kita cukup syarat apa semua cantik, barulah kita bergerak ke tempat sa'i, dan ini syarat dia mesti dilakukan selepas tawaf. Boleh Kalau tak hadir kursus ni, dia masuk aja tengok tempat sa'i, baik sa'i dulu, lepas sa'i pergi tawaf. Duduk aja depan Kaabah. Tuan-tuan, kalau tak hadir kursus, boleh berlaku macam tu. Ustaz sebut ni memang ada. Main dengan 30,000 jemaah, baru dapat surat tawaran contohnya. Nah, ini pernah berlaku. Dia sa'i dulu. Nah, lepas tu dia pergi tawaf. Lepas tu duduk je depan Kaabah, tak payah keluar-keluar dah. Kalau tawaf dulu, sa'i kena keluar. Lepas tu masuk semula. Jangan. Tolong. Tawaf, baru sa'i. Okey, jelas Jelas. Okey, yang kedua bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Mula Bukit Safa. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dah pergi umrah. Jadi kita rasa macam expert dah mahir lah. Jadi tak payah ikutlah tempoh tugas apa semua. Jangan macam tu. Walaupun kita dah banyak kali pergi, kita kena ada tawaduk. Ikut je. Sebab ini berlaku. Ustaz bukan cerita reka-reka. Balik daripada itu, dia cerita dia sa'i dari Marwah dulu. Ustaz kata macam mana dia boleh sa'i dari Marwah? Laluan itu memang tuju ke Bukit Safa, tapi saya pun tak tahulah Ustaz. Macam mana saya boleh mula dekat Marwah? Nampak? Jadi jangan, saya dah pernah datang dah dulu umrah. Jadi itulah. Jauh bila kita rasa kita, dah banyak kali dah ni, tahu. Jangan. Sebab Ustaz sendiri pun tak boleh nak besar diri. Sebab sekarang ni tengah buat pembinaan, pembangunan, tutup situ, tutup sini. Itu saya pergi tahun lepas, dah berubah dah. Kadang-kadang laluan tu dah berubah, struktur dah berubah, banyak dah berubah. Betul tak? Kita rasa, bayangkan macam dulu lagi. Ustaz pergi 2013, pergi 2019, dah lain. Nampak? Ustaz pergi, macam ni dah, kedudukan laluan dah tak ada, dah banyak berubah. Jadi jangan kita rasa, kita dah tahu. Dah tersilap nanti, mula dekat Marwah. Jadi mula Marwah, akhir dekat Safa lah jadi. 7 kan? Sudah, tak cukup Boleh So, walaupun kita dah
pergi umrah banyak kali, walaupun dah tahu, kita ikut je. Yang ustaz kita bimbing, tunjuk, ada benda baru. Sikit lah. Ustaz, Ramadan baru ni ustaz pergi umrah. Pergi umrah ustaz bukan bawa jemaah pun, ustaz peserta je. Peserta. Walaupun tahu, jadi ustaz buat ikut je. Ikut je mutawih, apa semua, duduk apa ni, ikut je. Nah, walaupun ustaz tahu, dan yang bawa tu pun tahu ustaz. Nah, dia pun ceramah kadang-kadang malu-malu, tak apalah. Kita jangan tunjuk, oh, tahu kita pandai, kita tak payah. Kita macam biasa ikut jemaah apa semua. Sebab kalau tugas ni kena jaga jemaah, kalau pergi seorang apa ni sendiri ni, nak duduk dalam masjid berapa lama pun duduk je lah kan. Itu tujuan Ramadan. Nak iktikaf kan, lama sikit. Malam nak balik lewat pun tak apa. Jadi Ramadan hari tu saya pergi awal Ramadan. Waktu tu tak ramai lagi sebab baru PKP baru buka. Memang kedai pun tak banyak lagi tu. Okey, baik. Nak bagi tahu kita kena sifat tawaduk. Tawaduk. Baik. Bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Okey, nanti ada itu rajah. Dan yang ketiga, cukup 7 kali ulang alik dengan yakin. Perkataan yakin selalu ada. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali. Kiraan okay, daripada Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Safa Marwah 3. Marwah Safa 4. Safa Marwah 5. Marwah Safa 6. Safa Marwah 7. Itu. Yang 1, 3, 5, 7 di Marwah. Yang ganjil tadi. Yang genap 2, 4, 6 di Safa. Boleh Safa Marwah 1. Jangan pula Safa Marwah Safa 1. Itu pun berlaku tuan-tuan. Betul. Kali pertama sampai semua tu kan. Betul. Tak pernah umrah, dapat surat apa ni, tiba-tiba mari haji, pergi haji, kursus pun tak. Jadi itulah berlaku. Safa Marwah Safa 1. Safa Marwah Safa 2. 14. Lepas tu tak buat adalah umrahnya tak buat. Dah cukup lah. Tolong Safa Marwah 1. Itu pun dah. Maksudnya cukup pusingan dia tu, tapi dah terlebih dah lah kan. Kira yang cakap 7 tu boleh? Apa ni, ingat kiraan tu jelas. Itu rukun yang ketiga. Hendaklah sampai di penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah dan juga di kaki Bukit Safa pada setiap pusingan. Dia ada tanda dah dia ada tanda dah sampai kaki bukit. Bagi perempuan pun dah memadai. Bagi laki-laki naiklah sampai ke hujung lah. Ustaz suka kalau sa'i biar betul-betul di tiang yang last. Kalau boleh ustaz lalu kat cermin. Ustaz buat biar sampai puas hati. Pada naik sampai apa ni kat cermin tu. Nah, lepas tu menghadap ke Kaabah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barulah mula pusing apa pula. Begitulah ustaz suruhnya sampai kepada yang hujung lah ustaz pergi. Setakat mana lagi tak sesak, tak sesak, tak padat, tiang yang hujung tu naik pergi. Tapi kalau sampai kat bawah pun dah memadai dah. Memadai dah. Kalau dulu di Bukit Marwah dia tak letak apa ni penghadang tu. Boleh kita nak, kalau nak pijak kaki dekat Marwah tu, sekarang ni dia letak penghadang dah. Penghadang, jadi tak perlulah kita nak repuh apa naik atas bukit, naik Bukit Marwah tu, tak payah dah. Batu-batu Marwah tu. Sampai okey di hujung baik, hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Macam saya sebut tadilah, laluan sebelah kanan itu, laluan sebelah kiri itu, tengah itu, okey? Baik, dan seterusnya mengekalkan niat sa'i. Sama macam kita apa ni tawaf, mengekalkan niat. Okey. Dan dari bukit ni apa ni? Nota okey tak apa. Okey ni kiraan sa'i. Boleh? Tak apa, usah akan ulang lagi syarat sah. Dia tak banyak sangat, mudah ya. Okey, kiraan sa'i kawasan bertanda lampu hijau ni, nampak? Kawasan lampu tanda hijau tu dia dekat dengan Safa, sebelah Safa. Dia bukan center betul-betul, dia bukan tengah-tengah betul-betul, tak. Dia dekat dengan Bukit Safa.
Jadi Safa ke Marwah macam saya kira tadi lah. 1, Marwah Safa, 2, okey, dan seterusnya lah 3, 4, 5, 6 dan last sekali tu 7. Okey, sampai di lampu hijau tu berlari-lari anak tu macam tu je lah. Berlari-lari anak. Bukan kalau kita tengok ada orang pecut tu, biarlah dia pecut. Jangan kata pecut ya, dia ni tak tahu ke. Orang berlari-lari anak, dia lari laju. Tak payah kata-katalah dalam hati, biarkan mereka dengan dunia mereka. Jadi kita aja berlari-lari anak. Nanti ada yang macam tu. Macam tu lagi ya. Ada, biarlah. Kan? Uish, dah sampai puluk dia. Kita baru sampai sini dia dah sampai puluk dia ni. Kasi orang kulit hitam kadang-kadang dia buat macam tu je orang India. Tak apa. Kita berlari-lari anak. Okey, berlari-lari anak macam tu lah kan? Kan? Kau macam mana? Macam tu lah. Berlari-lari anak macam kita jogging tu lah. Berlari-lari anak. Dan kalau ada perkara sunat, dan kalau boleh doa ni bacalah. Kalau tak dapat, bacalah mana-mana doa. Sambil-sambil kita berlari anak tu, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Kalau Ustaz baca doa tu, dia cukup-cukup je sampai dekat habis tu. Habis tempat Ustaz itu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Habis ya? Lampu hijau tu, kat area lampu hijau tu. Kan? Doa tu kalau boleh bacalah. Kalau tak boleh bacalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang boleh baca doa tu, boleh nanti jadi mutawwih lah. Tapi insya-Allah boleh sama je mula-mula tu. Payah bila kita ulang lepas solat ke Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Okey? Kalau tak boleh bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak apa, mana-mana pun tak apa. Sunat kita baca. Baik. Okey, itu untuk jelas untuk kiraan tarikh. Ustaz rasa tak adalah yang keliru lagi tu. Okey, syarat sah sahih. Okey, kita masih lagi syarat. Kawasan tempat laluan untuk pengguna kursi roda buat pusingan patah balik di kaki Bukit Safa dan Marwah telah dikira sampai dah. Di kaki bukit tersebut tak semestinya memanjat ke kawasan tinggi yang kursi roda. Jadi tuan-tuan mungkin sekali kita tak pastilah. Kadang-kadang kita mungkin diuji. Dan uji tak boleh nak berjalan ke apa semua, ada kemudahan kursi roda tu. 50 riyal aku tak silap ustaz. Kadang-kadang kita dah berjalan 3 pusingan, lepas tu tiba-tiba kaki sakit. Boleh ambil khidmat tu. Kursi roda upah jelah. Cuma kalau dia tolak, kita kena jangan tidur pula. Dah selena dah. Kita kena tahu. Tadi mengekalkan niat tadi kena tahu ni berapa. Ini ke berapa dah. Jangan kita lena je. Entah berapa kali dia tolak dah. Jadi kita kena sedar. Tak, kita kena tahu. Nak kekalkan niat tadi maksudnya 1 ke, 2 ke, 3 laju. Dia tolak tu lah laju. Kadang-kadang laju tak cukup 7 je, 5 je, dia ambil yang lain pula. So kita kena sedar, kena tahu. Kalau kita nak pinjam kursi roda dia tu, biasanya dia tak bagi. Sebab dia nak upah. Macam kita nak tolak isteri kita, saya sendiri nak tolak lah untuk isteri saya. Dia tak bagi je. Dia akan tolak. Bayarlah kalau semua tu dalam 100 riyal, 100 riyal. 100 riyal. Itu in case berlaku lah. Tapi ada je. Akan ada dalam ramai-ramai itu macam tu. Allah Ta'ala uji kadang-kadang tak sempat habis. Dah jadi penat, dah sakit kaki. Betul. Kita tak boleh kata tak apa, saya sihat, jogging tiap-tiap minggu. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Jadi tiba-tiba kat sana tu, jadi mungkin terseliuh ke, ada je. Jadi semua tu kena balik kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Itu kena ingat tu. Ustaz pergi sikit. Masa Ramadan itu, bulan Ramadan dekat dengan Zuhur, lepas Zuhur Ustaz Sa'i. Tawaf sebelum Zuhur, dalam setengah jam sebelum masuk waktu Zuhur Ustaz tawaf. Pusingan 3, 4
Saya akan stop solat Zuhur. Dah solat, memang saya berhenti dah 4 tu depan Kaabah lah solat Zuhur. Dah, lepas tu dah habis sambung pula tawaf. Lepas tu sa'i. Boleh rasalah macam mana tawaf bulan Ramadan, apa ni sa'i bulan Ramadan ni. Safa, Marwah sampai berhenti bila nak habis. Memang penat betul kita. Dalam cuaca panas, memang ujian betul. Sampai ish. Terduduklah pada penat ni nak cerita lah. Sampai rasa tua jugalah rasa. Penat. Jadi tak boleh nak habiskan secara mualat berturut-turut. Duduk rehat tu. Penat. Okey, jadi itu masing-masing lah kalau masing-masing. Ingat muda lagi. Jemaah yang berhenti minum air Zam-Zam ketika sa'i digalakkan agar melangkah sedikit ke belakang. Undur sikit dari tempat berhenti minum air Zam-Zam sebelum memulakan sambungan sa'i. Daripada laluan Safa Marwah Safa dia ada tong air Zam-Zam. Kita boleh minum. Kalau kita penat apa semua tak ada masalah. Kita sa'i jalan, lepas tu tong air Zam-Zam di laluan tengah kan contohnya. Okey, ada air Zam-Zam, kita pergilah minum air Zam-Zam tu. Boleh, tak ada masalah. Menghadap Kaabah lah menghadap Kaabah. Bila kita nak teruskan pula tu digalakkan untuk kita patah balik sikit. Ke tempat yang mana kita ubah haluan tadi. Okey, ambil sini. Ambil atas balik, langkah sikit berapa undur langkah, baru kita sambung semula. Tapi kalau kita nak terus saja, okey, masih sah sa'i, bukan tak sah, masih sah sebab kita stay dalam area tempat kita sa'i. Cuma digalakkan untuk kita berundur sikit daripada tempat kita mengubah haluan tadi. Haluan kita sa'i ni, kita ke sini kan. Jadi kita patah balik minum tu, akhirnya kita mula kat sini juga. Gitu sebaik-baiknya lah. Kita kata digalakkan, digalakkan agar melangkah sedikit ke belakang daripada tempat kita minum tadi. Boleh? Alright. Berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan gunting rambut jemaah. Ini pun tolong perhatian. Adalah macam-macam. Budak-budak yang kulit gelap tu biasa dia ambil upah gunting bayar 200 rial dan sebagainya. Itu tak, jangan nanti kita kena tipu. Lepas tu bergaduh dengan dia. Dia dia macam suka rela nak gunting. Kita pun bagilah. Lepas tu dia minta duit. Kita pun dah terkejut dah. Ingatkan dia suka rela nak gunting? Tak. Hati-hati. Dia menawarkan untuk gunting tu. Ya, kita jangan seperti itu. Nanti dia minta duit. Dia minta duit. Ya, jadi nanti akan berlaku macam-macam lah kat situ. Polis ada jaga, nanti kita tak nak macam tu. Jadi kita standby dah dengan gunting kita. Kalau ada gunting kita standby dah. Boleh faham? Kita gunting sendiri. Baik. Tidak ada ibadat tidak ada niat iktikaf solat tahiyatul masjid di kawasan sa'i kerana sa'i bukan kawasan masjid. Wanita haid boleh berada di kawasan sa'i antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Sa'i bukan, walaupun dalam satu bangunan, nampak macam satu bangunan, dia bukan kawasan masjid. Maksudnya tak ada niat iktikaf di situ. Nah, wanita haid pun boleh duduk kat situ. Cuma kalau kita solat, macam mana kalau kita solat? Maksudnya solat kita sah, kita bersambung dengan saf-saf yang depan itu kan. Nanti kita akan tengok ramai orang solat tempat sa'i apa semua. Jangan kata-kata, itu bukan masjid apa semua kan. Dan kalau padat sangat, boleh kita sambung-sambung saf di tempat itu. Tapi kalau kosong lagi kat dalam, kita jangan solat situ, masuk ke dalam. Masuk ke dalam kawasan masjid. Masuk ke dalam kawasan masjid. Dapat pahala iktikaf tadi. Boleh? Alright. Tak ada ibadat sunat, sa'i sunat. Ini pun sama. Tawaf je sunat, jangan sa'i sunat. Jemaah perlu pastikan tempat mula dan akhir sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Macam Ustaz sebut tadilah, mula Safa, jangan mula kat Marwah. Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sekiranya apa lagi dilakukan di tingkat bawah, ni lower ground tadi. Sebab tiang ujung dia tu rapat dengan had dia tadi. Jadi kita nasihatkanlah supaya kalau nak tu kena hati-hati situ. Kena hati-hati. Dan Ustaz patut bertugas, Ustaz memantau. Sebab jemaah ada satu yang pergi kawasan bawah ni, lower ground ni. Jadi terpaksa jaga. Duduk situ tengok, pastikan kalau tak sampai, Ustaz bagi isyarat suruh sampai lagi. Jaga. Bimbang takut jemaah tak sampai sebab dia dah terkeliru laluan. Laluan tu laluan yang mendatar tu bawah, yang mendaki tu. Jadi jemaah kadang-kadang tak daki, dia pergi ke bawah terus. Jadi situlah timbul masalah. Lepas tu kita balik postmortem, ingatkan jemaah supaya pergi ke ground floor. Ground floor tu. Supaya ground floor tu laluan tu macam ni lah, macam yang tadi. Okey, macam ni. Clear. Baik.
Okey, ini syarat sah sa'i. Jelas? Okey, saya ulang lagi sekali Lepas lakukan selepas tawaf. Maksudnya kita yakin tawaf kita dah sah sempurna, kita pergi sa'i. Bermula di Bukit Safa. Okey, dan berakhir di Bukit Marwah. Dan cukup 7 kali dengan yakin. Ustaz rasa tak timbul masalah kita was-was. Tak. Tapi mungkin juga 5 ke 7 gitu. Tapi tidak macam tawaf, dia tidak keliru sangat cuba kena kira jugalah. Last sekali kita dah 7 tapi kita rasa macam 5 lagi. Kadang macam tu dah. Kita dah sampai 7 dah. Nah, tapi kita rasa macam 5. Mungkin. So, saya rasa kekeliruan tu kurang lah waktu sa'i banding dengan waktu tawaf. Cuma kena ambil perhatian jugalah. Hendaklah sampai di penghujung tak ada masalah. Bukit Safa dah ada tanda dan berlaku hendaklah laku di sa'i. Saya rasa tidak ada masalah yang sangat sukar lah bagi sa'i berbanding dengan tawaf. Sampaikan sunat Okey, perkara sunat ini kena perhatian. Ada 11 kita silap. Okey, 12 perkara sunat dalam keadaan berwudu. Sa'i ini kalau kita tak ada wudu tak apa. Beza dengan tawaf. Tawaf mesti ada wudu. Mesti suci dari hadas. Tapi untuk sa'i kalau dalam keadaan hadas tidak ada masalah. Okey, boleh faham Maksudnya lepas tawaf tu kita dah terkentut ke apa semua, tak perlu pergi ambil wuduk dah. Okey, kita boleh je sa'i. Okey, itu pertama. Yang kedua, dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Maksudnya lepas habis tawaf tu kita terus pergi ke tempat sa'i. Biasanya macam itulah. Okey? Kita habis tawaf pusingan tawaf, solat sunat tawaf, minum air Zam-Zam, terus kita pergi tempat sa'i. Itu sunat. Tapi ada kalanya jemaah lepas tawaf tu dia tak nak sa'i dulu, dia duduk baca Quran ke apa semua. Itu sekiranya kita dah tahulah, dah mahir dah buat banyak kali umrah ke apa semua, tak ada masalah. Okey? Contohnya kita tunggu dulu. Okey, tidak dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf, masuk ke tempat sa'i melalui bukit pintu Safa, Babus Safa. Itu laluan tu dah ada dah. Dulu laluan tu lain, sekarang ni laluan tu dah ada dah. Jadi tak ada masalah. Dan nak sesat pun tak mungkin tak akan berlaku sesat lah. Laluan tu dah ada. Cuma yang keliru je, mungkin kita pergi sa'i bahagian lantai ataupun bahagian ground floor. Itu je. Sebab laluan tu dekat-dekat. Dan yang keempat, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki saja. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir dengan melafazkan takbir Allahu Akbar, bertahlil, berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Marwah. Ya, setiap kali kita nak mula pusingan sa'i tu, kita menghadap Kaabah, kita angkat tangan macam ni. Jemaah wanita macam ni para bahu, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Angkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang-kadang kita tengok ramai yang tak buat pun, ya sunat, tapi kita dah tahu ni, kita buat je. Contohnya kita daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah kan. Okey, lagi anak, lepas tu kita sampai di Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, ke sini dah. Ini Kaabah, sebelah sana Kaabah. Jadi sambil kita berjalan pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dah, kita terus je pusingan yang kedua. Okey, Marwah ke Safa. Sampai lampu hijau kita berlari anak sampai. Okey, kita pusing kat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh kita buat, ambil pahala sunat. Sampai tu kita menghadap Kaabah, kita angkat tangan dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan itulah yang Ustaz buat setiap kali Ustaz sa'i, Ustaz akan buat macam tu. Takbir menghadap Kaabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakukan, okey habis. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir, bertahlil, berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah, mualat berturut-turut. Tapi kalau penat boleh berhenti, rehat. Okey. Kita berehat je sampai tengah-tengah tu penat sangat, kita duduklah, rehat dulu. Nak nyandar kat dinding tu, nanti bangun nanti sambunglah pula. Okey, tak ada masalah. Melakukan ramal berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki sahaja. Macam saya sebut tadilah. Sampai lampu hijau tu berlari-lari
Anak, bacalah doa Rabbighfir ataupun subhanallah ke istighfar ke apa semua, la ilaha illallah ke bacalah. Sunat, bacalah zikir. Dan beritibak pada semua pusingan semua pusingan bagi laki-laki. Ini waktu dalam umrah Umrah kita pakai kain ihram, kita mula-mula sampai. Masa kita mula-mula sampai itu kita pakai kain ihram umrah. Yang haji pun sama ya, yang apa ni buat haji ifrad. Ifrad buat haji haji ifrad, dia akan tawaf kudum dan dinasai haji. Maksudnya sunat beritibak. Sunat beritibak. Tapi kalau dah kita pergi Mina, kita dah tahallul awal, kita sa'i haji nanti tuan-tuan, kita tak pakai pakaian ihram dah. Kita balik dari Mina selepas bermalam melontar, kita balik dah tu, kita tak pakai pakaian ihram, kita pakai yang biasa je. Sa'i pun pakai yang biasa, jubah je. Ingat yang sok cerita kalau beritibak lagi tu masa mula-mula sampai, masa kita buat dalam ihram tu, dalam ihram umrah, kayak ihram umrah ihram umrah. Kalau yang buat haji ifrad tu dia dalam ihram haji lah, dalam ihram haji. Maksudnya waktu tu sunat beritibak. Tapi apabila kita dah tahallul awal, masa dekat Mina tu kita dah pakai yang biasa, balik tawaf haji tu, kita pakai yang biasa je, jubah biasa ataupun baju Melayu ataupun semua. Benar? Kita bukan pakai semula kain ihram, tak. Kita pakai yang biasa. Jadi kalau sebut itibak sini, maksudnya waktu tu kita dalam pakaian kain ihram, ihram umrah ataupun bagi yang buat haji ifrad tu, masa tu dia dalam ihram haji untuk dia sa'i haji selepas daripada tawaf kudum. Boleh Faham tu? InsyaAllah. Berjalan kaki mengelakkan kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan di tempat sa'i, elakkan. Samalah masa tawaf pun sama. Kalau sesak tu kita cuba jangan kita pergi juga, masuk juga kawasan sesak itu. Kita elak je lah. Kawasan ke tepi, ke kanan ke. Mana jangan, ini laluan saya mesti laluan sini. Biarlah ramai tak ramai rempuh je. Tak payahlah, elak je. Tak, masa tawaf pun sama. Saya beritahu tawaf, kadang-kadang sesak kita ke sini sikit. Gitu, pada. Dan nampak itu, biasanya area penjuru Hajarul Aswad, sebelum sampai penjuru Hajarul Aswad, maka Ibrahim hiji. Lepas tu dah lapang dah. Lepas tu lepas pada Iraqi, pujuk Iraqi lepas hiji Ismail tu, kosong lapang aja. Nak masuk Yamani, pergi ke Bujur Raja, padat pula. Situ. Jadi apabila kita nampak sesak kat situ, kita mungkin ambil menjauh sikit daripada Kaabah gitu. Kalau dah itu kita dekat sikit. Tengoklah laluan masa kita jalan, yang kita rempuh orang, apa tolak orang, begitu jangan. Semua itu adalah kemabruran, kena jaga. Elakkan kesesakan di tempat sa'i, berdoa, berzikir dan baca Quran. Doa, zikir, bacalah mana-mana yang mudah bagi kita. Itu ya. Selawat, istighfar, tahlil, tahmid, takbir, baca Quran, mana-mana baca Al-Quran, bacalah. Kalau kita tak baca apa-apa pun tak apa, kan? Sunat. Tapi rugilah, rugi. Dan dalam buku nanti insya-Allah akan dibekalkan tu, Az-Zuhar akan bagi buku doa di tanah suci tu. Dalam tu ada buku setiap pusingan sa'i. Kalau daripada Safa, Marwah doa pendek je. Sampai dekat lampu hijau ada doa Rabbighfir warham. Lepas tu lepas habis yang tu ada doa lain sambung juga. Jadi baca aja. Biasanya doa tu cukup. Apabila sampai di Marwah, sekali bacalah, tak perlu repeat dah, sekali je. Nanti doa tu panjang sikit banding dengan doa waktu tawaf. Tawaf tu pendek-pendek, okey. Kalau boleh baca tu lagi baiklah. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Melayu. So tuan-tuan ulang kajilah. Sebelum melangkah pergi ni, buku tu dah ada ke tak? Belum Tapi untuk persiapan awal, kalau buku tu mungkin lambat sebab tunggu surat kita dapat dulu, baru dapat bahan-bahan tu. Dapat surat tu, barulah kita akan dapat semua beg ke apa semua. Jadi lambat. Mungkin tuan-tuan boleh Google lah, beli Google pun dah lah, YouTube pun dah lah, internet pun ada doa sa'i, doa tu. Ataupun belilah kat mana-mana kedai umrah tu untuk kita ulang kaji awal. Untuk ulang kaji. Tak rugi pun beli, baca. Tawaf?
Tak. Tak. Bagus tu masuk penting. Okey. Ajah faham tu. Okey, terima kasih. Okey, Ajah tanya, bagi yang buat haji ifrad selepas tawaf qudum kita sa'i haji. Sa'i ni kan? Sa'i haji. Okay, kita dalam ihram tu. Ajah tanya, perlu tak kita bergunting? Jangan. Tak boleh bergunting lagi. Kita dalam ihram haji, masuk waktu bergunting tu, masa untuk bergunting tu belum lagi. Macam Ajah sebenarnya betul. Itu yang umrah aja. Kekeliruan tu boleh berlaku sebab ni kawan dia buat haji tamattu'. Kawan dia buat haji tamattu'. Dia buat haji ifrad. Tak sampai. Ni dengar sampai di Mekah, duduk di hotel taklimat, pergi tawaf. Tawaf. Yang niat umrah tadi dia tawaf umrah. Tawaf umrah. Syarat sama je. Yang ifrad tadi dia tawaf juga, tawaf qudum, tawaf selamat datang, sama je. Tawaf je. Semua dalam pakaian ihram apa semua, tawaf. Okey, yang umrah dia kena sa'i. Sama je bergerak. Dia sa'i umrah. Sa'i umrah. Faham tak? Sa'i umrah sama je. Okey, sa'i umrah. Yang haji ifrad tadi dia sa'i haji. Sa'i haji. Tu beza. Dia sa'i haji. Pergerakan sama je, syarat sama je. Syarat yang 6 tadi. Cuma dia sa'i haji. Cuma Ustaz bagi tahu pilihan. Dia nak sa'i terus ataupun nak sa'i kemudian, itu tak apa. Jadi Hajah tanya tadi, maknanya dia sa'i haji terus. Okey? Dia sa'i haji. Lepas sa'i haji, yang umrah ni dia bergunting atau bercukur. Dia nak tahallul umrah. Yang sini, yang ifrad dia tak boleh bergunting atau bercukur. Sebab dia dalam ihram haji. Dia belum wukuf, dia belum ke Muzdalifah, dia belum melontar. Dia kena tunggu bila untuk bergunting atau bercukur? Separuh malam 10 Zulhijjah dalam pukul 11.45 itu baru lepas masuk masa bergunting. 10 Zulhijjah malam tu, waktu tu kita duduk dekat Muzdalifah. Waktu tu kita mabit 11.45, masuk waktu mabit, waktu tu baru masuk waktu untuk dia bergunting atau bercukur. Faham tak? Tapi biasanya kita tak gunting cukur terus. Afdalnya kita pergi melontar dulu di Jamrah Kubra, baru kita bergunting bercukur, lepas tu kita tahallul awal. Lepas ni kita akan jumpa tahallul awal. Boleh faham So beza sini, maksudnya yang umrah dia wajib untuk bergunting atau bercukur sebab dia tahallul umrah. Bagi yang ifrad tadi, kita tawaf qudum sa'i haji, dia tak boleh lagi bergunting atau bercukur. Dia tunggu sehingga masuk waktu untuk bergunting atau bercukur nanti. Boleh Hajah? Okey, terima kasih. Ada soalan lain lagi? Okey, tak ada. Nanti tanyalah. Okey, mengelakkan kesesakan, doa, berzikir, macam saya sebut tadi, buku tu kalau boleh, kalau tu tuan boleh tengoklah dalam kedai-kedai yang jual barang umrah tu, ada buku tu boleh belilah. Tak mahal pun, mungkin dalam RM15, RM10. Kalau nak tengok dalam internet pun ada, type je. Doa semasa sa'i. Ataupun doa semasa tawaf. Download tak dalam handphone terus. Okey, boleh, ada. Sekarang ni semua senang. Cuba type sekarang, doa semasa sa'i, ada tak? Ada? Ya. Ajah dah type dah, cepat Ajah tengok. Sudah je. Ada? Cuba angkat tengok saya. Boleh download terus. Tengok atas lagi. Lagi. Tengok nama siapa tu? Nama siapa situ? Ada tak atas? Akademi ada? Atas tu. Ustaz, nak memudahkan jemaah Ustaz, masa Ustaz ceramah dekat Puchong, masjid terapung tu. Jadi buku ni kan lambat dapat lambat. Jadi Ustaz ceramah siangkan jemaah. Apabila Ustaz cerita pasal doa, Ustaz scan je buku tu, yang doa sa'i dengan doa tawaf je. Ustaz masuk dalam akademia.edu tu. Ustaz pada menulis-nulis etika-etika juga. Jadi senang untuk jemaah dapatkan doa tu. Tulis doa semasa sa'i ada je. Download di situ, boleh download je. Jadi tak dalam handphone kalau nak baca. Kalau nak beli tu mungkin kena pergi kedai dulu. Tak? Yang itu yang tabung haji lah. Doa semasa sa'i dengan doa semasa tawaf. Betul ada tu. Yang Ustaz lah masukkan tu. Ada yang download tu daripada Jeddah pun ada tu. Yang pergi umrah kita tengok, Ustaz boleh semak tu. Siapa yang download daripada mana, apa semua, ada baca apa semua.
Baca. Itu untuk bahan bantu untuk belajar lah. Bahan bantu. Boleh? Tak apa. Baik, tutup aurat. Ustaz-ustaz lain pun ada buat juga, bukan ustaz seorang. Tutup aurat semasa sa'i mesti sunat tutup aurat. Kalau terdedah tak apa, tidak sampai batal, tapi sunat untuk kita tu tutup aurat. Boleh? Okey, kita selesai rukun yang keempat, iaitu sa'i. Ada soalan kaitan dengan sa'i? Tak ada Kita apa? Saya pergi dulu. Lepas tu rukun yang kelima, bercukur atau bergunting. Okey. Bercukur atau bergunting, pengertian. Yang Hajah tanya tadi cantik dah. Ni sekarang jawapan dia. Okey, menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Masuk waktu, rambut di kepala tidak kurang 3 helai rambut. Ada istilah masuk waktu. Masuk waktu. Bagi jemaah umrah, masuk waktu dia selepas dia sa'i. Bagi yang buat umrah, bukan jemaah. Bagi yang buat umrah. Umrah tu kan, tamattu' tu dia buat umrah dulu. Masuk waktu sa'i dia tu, waktu cukur tu, atau bergunting selepas dia sa'i. Tapi bagi yang dalam ihram haji, masuk waktu dia, lain. Tak sama. Bukan waktu tu. Okay, kita tengok. Waktu bercukur, bergunting, ia dilakukan selepas ni. Separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji dan tidak ada waktu luput untuk melakukannya. Macam Ustaz jawab tadilah. Maksudnya waktu untuk bercukur atau bergunting bagi yang ihram haji separuh malam pada 10 Zulhijjah. Separuh malam itu, waktu tu kita dekat Muzdalifah. Kita sedang mabit di Muzdalifah. Biasanya dalam pukul 11.45 gitu. Time tu tengoklah macam tengok waktu solat juga. Nanti akan diumumkan. Tabung haji akan maklumkan. Kepada semua syarikat-syarikat, waktu mabit masuk pukul 11.45 malam. Dah, kita sampai awal di Muzdalifah. Kita mabit tu masuk 11.45, dalam pukul 12 kita bergerak ke Mina. Masa tu dah masuk time untuk kita bercukur atau bergunting. Faham Tapi kita tak gunting cukur terus masuk time tu. Kita buat yang afdal, kita melontar dulu. Melontar dulu Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Lepas tu lah baru kita bergunting atau bercukur. Kita afdal, kita utamakan lontar dulu. Faham Itu jangan usah dipahamkan. Jemaah Zuhar pun sama. Kita akan pergi melontar Jamrah Kubra dulu, baru kita bergunting. Mungkin ada syarikat yang lain selepas masuk je waktu mabit. Ni syarikat mungkin lain lah Masuk waktu mabit pukul 11 malam, 11.45 malam tu, dalam pukul 12 lebih mereka bertolak ke Makkah. Mereka bertolak ke Makkah. Mereka tak pergi Mina, mereka terus pergi ke Makkah. Mereka tawaf. Mereka tawaf dulu. Itu pun boleh. Mereka tawaf dulu. Ada satu grup yang tu pergi ke Mina. Macam kita jemaah tabung haji muassasah ke Mina. Az-Zuhar pun usah difahamkan, kita ke Mina dulu. Ke Mina selepas kita mabit. Ada jemaah yang pergi ke Makkah dulu, tawaf dulu. Tawaf dulu. Dah, kalau lepas tu dia sa'i, lepas tu baru dah dia bergunting. Faham Dia bergunting tu dekat Makkah lah. Atau bercukur di Makkah. Dia tahallul awal di Makkah. Yang kita kalau pergi lepas mabit, kita pergi Mina, rehat, lepas tu kita pergi melontar di Jamrah Kubra. Lepas Jamrah Kubra, kita akan bergunting cukur. Kita tahallul awal dekat Mina. Itu lain tu. Nampak? Itu kena faham tu. Itu maksudnya dia bukan satu jalan dia. Tapi kebanyakannya selepas mabit, lepas kita wukuf, mabit, masuk waktu mabit, kita akan bergerak ke Mina dulu. Biasanya ke Mina dulu, kita rehat dan sebagainya, dan ikut jadual baru kita pergi melontar di Jamrah Kubra, dan kita akan bergunting atau bercukur. Boleh faham Itulah yang biasanya. Dan apabila yang betul-betul berlaku di sana, nanti mutawif akan tunjuk nanti. Kadang-kadang mutawif tengok, kita kena bergerak gini. Kadang-kadang berubah, kita balik tawaf dulu. Mungkin berubah, kita balik tawaf dulu. Kita balik tawaf, kemenderaan ada dapur semua, kita balik tawaf, kita sa'i, bergunting dekat Mekah. Gitu maksudnya. Kita tahallul lah. Boleh balik hotel dulu, rehat dekat hotel, lepas tu pergi semula ke Mina untuk melontar di Jamrah. Nanti kita akan tengok ni. Dalam wajib haji nanti akan dicerita lebih detail lagi lah susunan-susunan itu.
Baik. Dilakukan selepas separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji dan tidak ada waktu luput untuk melakukannya. Tuan-tuan boleh bayangkan waktu tu bila tu? Seulang lepas kita wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, Maghrib atau Isyak 9 tu kita akan bergerak ke Muzdalifah. Kita akan stay di Muzdalifah, tunggu masuk waktu tu separuh malam. Masuk waktu dalam pukul 11.45 kita dah masuk waktu. Kita duduk situ dalam 15 minit biasanya lah kalau tabu haji. Dalam 15 minit bas pertama akan bergerak dah. Bergerak ikut turn dia. Jadi Ustaz nak bagi tahu situ dah masuk waktu maghrib, masuk dah waktu untuk kita tawaf lah. Kalau nak tawaf haji dah masuk waktu untuk kita bergunting atau bercukur. Boleh faham dah bagi yang haji ni. Masuk waktu bergunting bercukur bagi umrah selepas selesai sa'i umrah. Macam saya sebut awal tadi, Hajjah tanya tadi kan. Kalau kita yang tamattu' buat umrah dulu kan. Buat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, kita bergunting cukur untuk umrah. Nanti masa kita haji nanti, kita kena bergunting lagi tak? Kena, itu kita buat umrah. Jangan pula saya dah gunting tu mula-mula sampai. Apa nak gunting banyak-banyaknya? Rambut pun dah tak ada ni. Jangan macam tu. Tu untuk tahallul umrah. Jadi bila lepas Zulhijjah kita niat haji. Kita dalam ihram haji. Bila ihram haji, niat haji, ada rukun haji. Rukun haji salah satunya bergunting atau bercukur. Jadi kita kena bergunting pula lah. Kena bercukur lah pula. Nah, jadi masa dia bila? Masa dia selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Boleh faham Alright. Okey. Bercukur atau bergunting. Perhatian tajuk ni. Boleh mencukur atau menggunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain. Apabila telah masuk waktunya. Tahu waktu untuk haji tadi separuh malam pada 10 Zulhijjah. Okey. Tapi biasanya kita tak cukur, tak gunting lagi di Muzdalifah. Afdal kita lontar dulu. Baru kita gunting atau cukur. Afdal mencukur gunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya untuk orang lain. Kalau kita dah selesai apa semua, kita nak gunting jangan dulu. Kita dulu. Settle yang kita dulu, barulah kita gunting atau cukur orang lain. Cukur ni kita sendiri je. Tapi adalah perkhidmatan untuk mencukur tu. Boleh tengoklah tempat-tempat dia untuk cukur. Biasanya orang Indonesia ke apa semua tepi-tepi jalan macam tu je. Dekat Mina tu. Okay? Kalau kita nak bercukur. Kalau jemaah kita bawa mesin, dah sedia mesin, dah ada kepakaran, kawan-kawan je. Kawan-kawan. Tapi kalau tak ada kepakaran bawa mesin pun jangan tersepit rambut nanti. Bukan senang, nampak senang je, tak kena cara tak pun tak jadi kan. Lepas tu tak biasa juga cukur-cukur nanti luka kepala nanti. Berdarah apa semua. Beratur dekat tandas tu tengok kepala berdarah, kesian kawan. Betul saya bagi tahu sebab kita balik pada melontar tu cukup. Serahlah kepala kat Indonesia tu, dia orang tu nak cepat. Nak duit. Cukur. Habis ni pedih kepala ni. Jadi sebelum hulur kepala kepada yang upah terbayar dalam 15 riyal atau 10 riyal, tengok dulu dia buat. Kalau nampak dia buat kasar je apa semua, cari yang lain. Sebab dia buat laju sangat, nanti habis kepala kita ni. Berdarah ni pedih nak mandi ni. Okay? So kita perhati tengok dulu lah. Okay? Itu. Sama ada kita buat sendiri pun boleh, ataupun kita upah ada orang yang perkhidmatan itu untuk cukur atau bergunting. Boleh Cukur lah. Ketika bergunting, jemaah haji wanita hendaklah jaga aurat. Macam biasalah wanita. Ujung rambut cukup dah. Ujung rambut juga dikira sah untuk digunting. Ujung rambut. Jemaah haji juga boleh bergunting di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai. Tidak ada tempat khusus. Lepas melontar di Jamrah Kubra, nak gunting kat situ pun boleh. Tapi jangan buanglah. Kita jaga kemabruran kita, kebersihan. Jangan kita ingat kita gunting, lepas tu kita berbuang rambut kita kat situ. Jadi tak apa ada tukang sapu, jangan macam tu. Kita jaga kemabruran. Jadi kalau kita gunting apa semua, kita pegang rambut kita tu, kita getak latung je lah. Tapi sebaik-baiknya kita balik dulu ke kemah Mina, kita bercukur di kemah Mina, ataupun kita balik ke hotel kita ke Aziziyah kan. Ada situ kita cukur kat sana, di Aziziyah. Tak ada masalah. Floor tu ya Zuhar Ustaz cerita ni banyak floor kepada muassasah
Jadi tuan-tuan tak jauh tu daripada tempat melontar dengan hotel tu, tak jauh, dekat. Okey, tak ada masalah. Selesalah. Lepas melontar tu boleh balik rehat, tidur kat hotel kan. Lepas tu malam tu pergi je lah untuk mabik dekat Mina, mana-mana tempat ruang. Kemah ada tu. Kena bayar tu kemah tu, tapi tak duduk. Rugi tau. Sebab tak mantau tu banyak kemah-kemah kosong Jumaat mabik hotel lah. Kosong banyak dalam kemah Mina. Payah tau. Macam tu. Macam mana? Batu? Oh, itu waktu Muzdalifah. Nak kutip anak batu. Sunat kutip anak batu di Muzdalifah. Muzdalifah tu dalam wajib haji nanti minggu depan. Minggu depan nanti ustaz akan ceritalah, ustaz yang akan ceramah nanti. Sunat kita kutip anak batu di Muzdalifah. Kutip anak batu dalam 70 biji kena standby. 70. Okey? Tapi janganlah kutip 1, 2, 3, 4. Ponek ambil je gauk je. Masuk lokah. Balik duduk kat kemah tu, kira lah 70 tu, jangan kira kat situ, duduk je. Tak tidur lah. Gauk, tahu gauk. Gauk je, ambil dia boleh uncang ke apa semua. Balik dekat kemah tu, waktu duduk tunggu-tunggu tu, kira lah. Okey, baik. Boleh, afdal warna putih. Boleh warna hitam ke apa semua, afdal warna putih telekong solat boleh. Tapi jangan pakai baju yang bunga-bunga, sudahlah. Boleh afdal pakai baju kurung ke taklah biasa putih hitam je. Ada soalan lagi? Boleh pasal kutip tu sunnah tu di Muzdalifah kita kutip anak batu. Sekurang-kurangnya 7 biji ya. Untuk melontar esok di Jamrah Kubra. Dan kalau sebelum ni pun pihak muassasah ada bekalkan batu tu. Dia ada bekalkan batu. Tapi walaupun dibekalkan batu tu, sunnah untuk kita kutip anak batu dekat Muzdalifah. Walaupun tak cukup 70 ke, kutip apa ni, paling tidak 7 lah. Ambil sunnah itu tadi. Boleh faham Alright. Okey, seterusnya bagi jemaah haji lelaki yang botak licin. Licin maksudnya tak berbulu atau berambut di bahagian kepala, sunat lalukan mata pisau gunting di atas kepala lah. Kalau masih ada tanda kehitam-hitaman tu, kena itu lagi. Kena cukur lah. Kalau botak licin ya. Seterusnya sekiranya rambut tumbuh walaupun sedikit, wujud tanda kehitaman di kepala, wajib dicukur. Wajib. Jika dia mengetahui bahawa rambutnya sempat tumbuh selepas dicukur kali pertama, sunat dicukur rambutnya untuk kedua-duanya. Maksudnya haji dan umrah. Haji itu dia mula-mula sampai dia umrah kan, dia dah cukur. Okey, lepas tu nak tunggu tempoh haji tu apa semua, rambut dah ada kehitaman, cukur lagi. Cukur. Boleh? Tahu rambutnya sempat tumbuh selepas dicukur kali pertama, sunat dicukur rambutnya untuk kedua-duanya. Maksudnya dua-dua tu cukur. Tapi kalau sekiranya dah dekat dengan haji, umrah tu guntingnya, cukur waktu haji. Kalau dekat, cukur guntingnya waktu umrah, cukur waktu haji nanti. Boleh. Okey, Ustaz rasa kita rehat dulu. Sebab tahallul ni, dia macam sebut awal-awal tadi kena beri perhatian sikit. Tahallul awal, tahallul sani. Sebelum saya stop, ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, maksudnya untuk objektif yang pertama tadi, sa'i, pengertian Ustaz dah jelaskan dah. Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan Ustaz dah jelaskan syarat sah dia ada 6 perkara tadi. 6 perkara syarat sah masa kita sa'i. Dia tidak terlalu rumit seperti mana tawaf. Maksudnya lepas tawaf kita pergi sa'i, pastikan sampai mula di Bukit Safa dan Marwah, Safa, Marwah 7 kali. Dah dengan yakin tempat yang dah dimaklumkan. Masa sa'i kita stay kekal niat kita sa'i. Jangan ubah niat itu. Niat tu orang tak tahu. Tujuan jalan tu kita aja tahu. Boleh faham Itu syarat. Dan ada 12 perkara-perkara sunat semasa kita sa'i. InsyaAllah lepas ni kita sambung untuk objektif yang kedua, iaitu kita akan bergunting cukur. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.